Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1026. Antara paparan utama. Usaha Najib kembali ke pesada politik terbantut. Kampung baru, anak di pangkuan yang diletakkan. Harga barang melambung, rakyat nak menterkedarah apa? Tidak rasa berdosakah memfitnah? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mahkamah Rayuan hari ini mengekalkan sabitan dan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Tinggi tahun lepas ke atas bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak berhubung dakwaan terbabit dalam kes salah guna kuasa, pecah amanah dan pengubahan wang haram dana SRC International Sdn Bhd sebanyak 42 juta ringgit. Dalam keputusan sebulat suara, panel 3 anggota yang dipengerusikan oleh Datuk Abdul Karim Abdul Jalil bersetuju dengan Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali dan mengekalkan keputusan yang dibuat pada 28 Julai 2020 lalu. Dua hakim yang turut sama mendengar rayuan Najib ialah Datuk Hassanah Mehat dan Datuk Wazir Alamaidin Mira. Hakim Nazlan telah menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit kepada Najib selepas didapati bersalah atas 1 pertuduhan salah guna jawatan sebagai Perdana Menteri, 3 pertuduhan pecah amanah jenayah dan 3 pertuduhan pengubahan wang haram melibatkan 42 juta ringgit dana SRC. Prosiding dijalankan secara hibrid pada pagi tadi kerana salah seorang daripada ahli pasukan peguam bela didapati positif COVID-19. Najib pada 2 Disember lalu memohon untuk mengemukakan bukti baharu khususnya berkaitan dengan perbankan Singapura dan maklumat kewangan keluarga bekas Gubernur Bank Negara Tan Sri Zeti Akhtar Aziz. Najib yang juga bekas penasihat emeritus SRC International itu juga memohon untuk mengemukakan antaranya keterangan Viva Washe, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Azam Baki dan Pegawai Penyiasat SPRM Rosli Husin. Perayu berkata SPRM mendedahkan Singapura telah memulangkan sejumlah 15.4 juta US dollar dana berkaitan Wan Malaysia Development Berhad, Wan MDB yang melibatkan syarikat milik bersama Taufik Aiman, suami kepada bekas Gubernur Bank Negara Zeti Akhtar Aziz. Bagaimanapun, Timbalan Pendakwa Raya Budiman Lutfi Muhammad berhujah bahawa tiada bukti baharu yang diperlukan dalam permohonan Najib untuk mengetepikan sabitan bersalah dan hukuman terhadapnya dalam kes rasuah yang merentasi beberapa benua itu. Semua bukti yang ada telah dibawa ke Mahkamah Tinggi yang mendengar kes Najib serta Mahkamah Rayuan yang mendengar rayuannya. Menurut beliau, bukti baharu yang ingin dikemukakan Najib tidak relevan dalam kes tersebut. Budiman juga menyangkal dakwaan pembelaan bahawa pihak pendakwa ada menyembunyikan sebarang bukti yang relevan dalam kes tersebut. Kata Budiman, Zeti telah ditawarkan kepada pemohon iaitu Najib semasa akhir kes pendakwaan untuk dipanggil sebagai saksi pembelaan. Namun pemohon memilih tidak memanggilnya untuk memberi keterangan atau untuk ditemu duga bagi tujuan dipanggil sebagai saksi untuk membuktikan kes pembelaan. Pemohon telah mengambil masa lebih kurang 11 bulan dan beberapa hari sebelum tarikh Mahkamah Rayuan dijadualkan untuk memberi keputusan bidasnya. Dalam prosiding tersebut, Timbalan Pendakwa Raya Datuk V. Sitambaram berada di pihak pendakwaan manakala Najib sebagai perayu diwakili Peguam Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah. Mahkamah Rayuan bagaimanapun membenarkan penangguhan pelaksanaan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit terhadap Najib sementara menunggu rayuan ke Mahkamah Persekutuan. Najib dan penyokongnya selama ini mencanang kononnya beliau difitnah oleh Pakatan Harapan. Mustahil para hakim yang arif boleh percaya kepada apa yang dikatakan fitnah Pakatan Harapan, sedangkan kini pihak yang dituduh memfitnah itu bukan lagi kerajaan setelah kuasa mereka dirampas menerusi tebuk atap langkah Sheraton pada hujung Februari tahun 2020. Nampaknya seloka Emak Seri Randang menjadi kenyataan yang amat pahit buat penduduk kampung Sungai Baru. Penduduk kampung Sungai Baru kini umpama anak yang dipangku diletakkan demi menyusukan kera di hutan.
Rumah mereka kini benar-benar akan diruntuhkan dengan pampasan RM400 sekaki persegi. Parti Amanah Negara yang prihatin berhubung tindakan zalim kerajaan itu menuntut agar pengambilan tanah di Kampung Sungai Baru dibatalkan dengan serta-merta. Amanah Wilayah Persekutuan melahirkan kekesalan dengan kemelut yang melanda penduduk di Kampung Sungai Baru. Kampung Baru yang telah diserahkan dengan notis di bawah Seksyen 8 Akta Pengambilan Tanah 1960 dan diarahkan untuk mengosongkan rumah mereka dalam masa yang terdekat. Pengerusi Amanah Wilayah Persekutuan Datuk Wira Dr. Muhammad Hatta Mat Ramli berkata tindakan yang dibuat oleh kerajaan secara tergesa-gesa ini adalah satu penganiayaan serta penindasan yang sangat jelas ke atas penduduk dan pemilik tanah bergeran yang telah pun menetap di kawasan tersebut lebih 40 tahun lamanya. Tambahan pula pengusiran dengan menggunakan Akta Pengambilan Tanah ini dibuat dalam keadaan pandemik yang masih belum reda dan kehidupan rakyat yang semakin terbeban dengan kos sara hidup yang tinggi terutama untuk warga kota, katanya dalam satu kenyataan. Muhammad Hatta berkata tindakan zalim kerajaan ini akan menambah derita penduduk yang kini dalam kesusahan. Dalam kesempitan dan kesusahan hidup sekarang ini, mereka diarahkan pula untuk keluar dari kediaman mereka dengan segera. Tindakan ini sangat zalim dan langsung tidak menggambarkan semangat keluarga Malaysia yang dilaung-laungkan Perdana Menteri hari ini, ujarnya. Menurut Muhammad Hatta, jumlah pampasan sebanyak RM400 sekaki persegi yang ditawarkan adalah sangat tidak munasabah dan jauh daripada harga pasaran semasa. Beliau merujuk kepada kenyataan pemimpin-pemimpin Barisan Nasional termasuk bekas Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa dan bekas Perdana Menteri Datuk Sri Najib Razak yang pernah mengeluarkan kenyataan sebelum ini bahawa tanah di Kampung Baru hendaklah dinilai sebanyak RM3,000 sekaki persegi atau mengikut harga pasaran hartanah semasa dan terkini bagi berlaku adil kepada pemilik tanah. Najib pada September 2019 mengingatkan rakyat supaya tidak terpedaya dengan Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Abdul Samad berhubung tawaran kerajaan untuk membeli tanah di Kampung Baru, Kuala Lumpur. Najib ketika itu mempersoalkan nilai tawaran itu dengan harga tanah di Menara Berkembar Kuala Lumpur, KLCC, yang mencecah RM3,000 satu kaki persegi berbanding harga paling tinggi yang ditawarkan oleh kerajaan. Bukan luar biasa jika ada kala harga Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta JPPH boleh jauh di bawah harga pasaran. Jangan dipedaya oleh Menteri Harapan Koin jika dia masih pegang tetap kepada penilaian JPPH kerana akhirnya kroni-kroni Pakatan Harapan yang akan untung besar atas tanah rakyat. Katanya di laman Facebooknya merujuk kepada Khalid. Namun begitu, kata Muhammad Hatta, seruan berhubung harga pasaran ini atau RM3,000 sekaki persegi tidak pula kedengaran dalam kes di Kampung Sungai Baru. Justru itu, Amanah Wilayah Persekutuan menggesa supaya kerajaan membatalkan segera notis pengambilan tanah di Kampung Sungai Baru ini dan mencari jalan penyelesaian terbaik yang memihak kepada penduduk dan pemilik tanah di situ. Kerajaan juga perlu telus dan menjelaskan apakah tujuan sebenar pengambilan tanah itu dibuat. Apakah benar untuk maksud awam, iaitu public purpose, atau untuk tujuan-tujuan komersial yang hanya menguntungkan sesetengah pihak sahaja seperti yang diuar-uarkan dan bukan untuk kepentingan rakyat kita sendiri. Janganlah kera di hutan disusukan, anak sendiri dibiar mati kelaparan, tegas Muhammad Hatta. Hakikatnya dalam kesombongan UMNO Barisan Nasional itulah yang berlaku. Najib kini cuba menegakkan benang basah dengan mendakwa Kampung Sungai Baru tidak terletak di bawah bidang kuasa Malay Agricultural Settlement. Khalid membidas kenyataan Najib kerana kedudukan Kampung Sungai Baru yang lebih hampir dengan KLCC itu mewajarkan ia mendapat tawaran RM3,000 sekaki persegi, bukannya RM400 sekaki persegi. Setakat ini tidak kedengaran mana-mana pemimpin Melayu dalam Barisan Nasional maupun Perikatan Nasional yang bersuara kuat mempertahankan nasib penduduk Kampung Sungai Baru. Masihkah kalian sokong gerombolan pemimpin yang mungkar ini? Harga barang naik, bilangan penasihat menteri naik, yang turun hanya harga tanah di Kampung Sungai Baru, Kampung Baru. Demikian senario yang dihadapi oleh rakyat Malaysia. Jangan sentap jika rakyat berang. Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Sri Anwar Ibrahim dalam satu kenyataan berkata, nampaknya setelah dikaji, menteri dan kerajaan belum menampakkan kesediaan yang segera dan tuntas dalam mengawal harga barang. Ini kerana mesyuarat untuk mempersiapkan tindakan untuk itu hanya dibuat pada 9 Disember kelak. Ini amat dikesalkan dan saya minta dan mendesak kesegeraan di pihak kerajaan dalam hal ini. Semasa pembahasan di Dewan Rakyat, beliau berkata dalam keadaan yang semakin meruncing sementara Majlis Tindakan Kos Sara Hidup baru akan bersidang. Ia hanya menunjukkan satu kecuaian dan salah keutamaan pihak kerajaan. Anwar berkata perkara sedemikian seharusnya tidak berlaku memandangkan ketika ini rakyat sedang menderita dengan pelbagai kenaikan harga barang. Beliau turut membacakan senarai harga makanan di beberapa bandar yang jelas menunjukkan tahap harga yang tinggi.
Harga cili merah kulai Kota Kinabalu RM16. Kuching RM35. Paling tinggi di Malaysia, mungkin di ASEAN. Kota Baru RM16. Seremban RM20. Satu lagi jangan lupa. Kacang buncis Kota Kinabalu RM7. Kerana pengeluarannya ada pemasaran. Kalau RM7 di Kota Kinabalu, di Kuching RM16. Dalam hujahnya, Anwar memuji usaha kerajaan negeri Selangor menerusi Food Valley. Beliau berkata kerajaan harus mengerahkan agensi kerajaan untuk mengambil tindakan segera seperti yang dilakukan di Selangor. Saya lihat baru-baru ini Food Valley Selangor kos boleh diaturkan dengan harga RM2.5 sahaja. Langkah-langkah ini kerajaan tidak ambil tindakan sewajarnya, tegasnya. Menurut Anwar, jumlah menteri yang ramai masih belum mampu memberi tumpuan terhadap masalah dan beban sedang dihadapi rakyat. Katanya kerajaan dilihat tidak mengambil tindakan yang wajar dalam mencari penyelesaian untuk menangani pelbagai isu termasuk kenaikan harga barang. Menteri boleh sebut ada masalah banyak kartel monopoli. Selesaikanlah masalah kartel dan monopoli. Kenapa tak ambil tindakan? Kenapa tidak ada keupayaan, kekuatan, kesediaan untuk mengambil tindakan kalau benar disebut menteri mengenai kartel dan monopoli? Kartel ini memang masalah dalam semua hal, politik dan juga ekonomi, bidasnya di Dewan Rakyat. Sebaliknya, kerajaan dilihat lebih menumpukan perhatian kepada soal pelantikan penasihat khas Perdana Menteri daripada mendengar rungutan rakyat. Difahamkan anggaran kos bulanan keseluruhan bagi setiap satu pejabat penasihat khas yang telah dilantik termasuk kos pegawai-pegawai di pejabat tersebut adalah sebanyak RM50,000 sebulan. Beberapa pemimpin UMNO pelbagai peringkat telah dilantik sebagai penasihat khas adalah Ahli Parlimen Penggerang yang juga Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Seri Azalina Osman Said dilantik sebagai penasihat khas Perdana Menteri Undang-Undang dan Hak Asasi Manusia. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Kedah Datuk Seri Jamil Khair Baharom dilantik sebagai penasihat khas Perdana Menteri Bahagian Agama. Ketua Penerangan UMNO Syarif Hamdan dilantik sebagai pengarah ekonomi di Pejabat Perdana Menteri kerana jabatan Perdana Menteri sudah ada Menteri Hal Ehwal Ekonomi. Syarif boleh dianggap sebagai penasihat juga. Sementara itu, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin memiliki 3 penasihat khas iaitu Datuk Rosnah Abdul Rashid Sherlin, Dimishra Stevens Timbalan dan Datuk Seri Muhammad Irwan Zulkifli. Bukankah lebih afdal peruntukan yang banyak itu disalurkan kepada agensi-agensi kerajaan bagi menyelesaikan isu kenaikan harga barangan? Demikian kakistokrasi meneruskan warisannya sementara rezeki rakyat semakin sempit. Akhirnya, Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof memfailkan notis tuntutan fitnah terhadap pemimpin PAS Razman Zakaria. Dalam satu kenyataan di Facebook, Mujahid berkata, saya telah membaca satu posting Facebook oleh Pesuruhjaya PAS Perak, Haji Razman Zakaria yang berunsur fitnah terhadap saya pada 17 November 2021 bertajuk Bila Cacing Naik ke Mata. Bersama-sama posting tersebut, beliau telah melampirkan gambar saya dengan caption kononnya, saya mengatakan PAS tidak patut menafikan hak orang bukan Islam dengan mengharamkan judi dan arak. Menurut Mujahid, beliau tidak pernah mengeluarkan kenyataan seperti yang dipaparkan dalam imej tersebut. Ini adalah satu fitnah jahat oleh Razman kepada saya. Oleh itu, saya telah mengarahkan peguam saya untuk mengambil tindakan undang-undang di mana satu notis tuntutan telah diserahkan kepada Razman pada 30 November 2021. Sekiranya Razman gagal untuk meminta maaf, menarik balik posting tersebut dan membayar ganti rugi kepada saya berdasarkan kandungan notis tuntutan tersebut, saya akan teruskan dengan tindakan saman di mahkamah, tegas Mujahid. Ini bukan kali pertama Mujahid difitnah oleh gerombolan yang mendakwa pejuang Melayu Islam. Walau bagaimanapun, beliau sentiasa memaafkan para pemfitnahnya. Tindakan Mujahid yang terlalu baik hati itu seolah-olah seperti baja yang menyuburkan lagi pohon fitnah gerombolan penyokong PAS ini. Selain Mujahid, beberapa pemimpin amanah juga sering menjadi mangsa fitnah oleh pemimpin PAS. Antaranya termasuk Presiden Amanah Muhammad Sabu, Ketua Amanah Kota Baru Datuk Husam Musa, Pengarah Komunikasi Amanah Khalid Abdul Samad, Timbalan Pengerusi Amanah Perak Datuk Seri Nizar Jamaluddin dan Naib Presiden Amanah Datuk Mahfuz Omar. Para pemfitnah PAS pula bukan ahli biasa parti itu. Selain Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria, Menteri Besar Kedah yang juga pengarah pilihan raya PAS Pusat Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor juga masuk ke dalam senarai pemfitnah PAS. Demikian kelakuan pemimpin yang berteriak kononnya memperjuangkan Islam di akhir zaman. Mereka sanggup melakukan apa sahaja demi kuasa. Ini kerana walaupun tetap setia dan percaya kepada fitnah mereka dan turut menularkannya.
Perbuatan ini amat memalukan Islam kerana ia turut diperhati oleh pemimpin bukan Islam di negara ini. Selain pemimpin PAS, pemimpin UMNO juga turut terpalit dalam kerja-kerja memfitnah terhadap pemimpin Pakatan Harapan dari Keadilan dan DAP. Walaupun para pemfitnah ini kalah di mahkamah dan perlu membayar tuntutan saman ratusan ribu ringgit, namun mereka seperti tidak serik-serik. Tidak rasa berdosakah memfitnah? Ingat, rakyat sentiasa memahati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.